Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu ini, yang telah memberikan kita ruang, masa, kesihatan untuk bersama-sama kembali setelah hampir sebulan saya berada di Mekah, dan hari ini kita sambung balik. Masya Allah, belum lagi sampai jejak ke rumah. Ya, ada urusan sikit, ya. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan Allah kebaikan dan keberkatan. Insya-Allah, mudah-mudahan dapat kita mengambil ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masih lagi bicarakan tajuk buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana ianya merupakan pembicaraan tentang berkaitan dengan akhlak-akhlak 3 generasi yang terbaik. Ia merupakan satu jalan bagaimana kita nak mengikuti jejak-jejak langkah apa yang dibawa oleh generasi yang terbaik kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang mana kita diarahkan mengikutnya. Kerana tidak ada contoh yang terbaik melainkan dengan mengikut cara mereka yang terdahulu. Kerana wahyu diturunkan kepada Rasulullah dan difahami oleh para sahabat, maka seharusnya kita mengikut rentak-rentak yang dibawa oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita sambung pelajaran kita muka surat 42. Ya, muka surat 42. Ada ya semua? Baik. Tajuk dalam bab ini, muka surat 40, kita lalu sekali arung, 5 faedah dan keutamaan akhlak. Di mana faedah dan keutamaan akhlak mulia ini, ya, yang pertama kita telah bicarakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita sebagai hamba Allah memang diarahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya tanpa banyak bicara. Dengan arti kata lain, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul secara mutlak, kita adalah seperti robot, yakni kita tidak diarahkan untuk membuat sesuka hati. Walaupun hidup yang Allah berikan kepada kita, namun kita tidaklah boleh membuat sesuka hati apa yang ada pada diri kita, kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat kelak. Oleh kerana itu, setiap gerak kerja kita mesti di bawah panduan ilahi. Panduan yang diprogramkan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dengan arti kata lain, kita tidak ada pilihan dalam perkara ini. Ya, ketaatan mutlak mesti ada. Okey, as-sam'u wa ta'ah merupakan asas yang paling penting dalam siri kehidupan kita. Pengabdian kita total kepada Allah dan juga cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara faedahnya, pintu untuk meraihkan cinta Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah ini agak besar sebenarnya untuk meraihkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kerana orang-orang yang tidak mengenali pencipta, dia tidak akan hidup dengan mencintai Allah dari sudut ubudiyah dia. Pengabdian dia tidak buat melainkan secara terpaksa. Tetapi kita ni, apabila kita dah mengenali pencipta kita, mengenali Rasul yang diutuskan, maka kita buat bukan semata-mata terpaksa, bahkan disambungi ataupun diikuti dengan perasaan cinta. Kita lakukan semata-mata kerana Allah. Oleh kerana itu, bila kita melakukan cinta kita kepada Allah, kerana Allah dan Rasulnya, maka ianya akan memberikan impak yang baik dari sudut amalan-amalan. Ya, sebentar, teknikal sikit.
Ya, saya ada gangguan sikit sebentar. Baik. Jadi apabila perasaan kita dalam peribadatan kita kerana Allah dan Rasul dalam bentuk cinta kita melakukan amalan, maka disitulah berlaku amalan-amalan yang boleh mendatangkan kesan yang baik. Dia lakukan kerana Allah dan Rasul. Dia lakukan kerana mencari kecintaan Allah dan Rasul. Ini adalah suatu perkara yang sukar sebenarnya untuk menghidupkan. Ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, kenapa kamu melakukan amalan begitu sekali sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan dosa kamu telah diampunkan oleh Allah yang lalu dan akan datang. Yang dikatakan Rasulullah ini maksum. Tetapi orang yang begitu kenal dengan penciptanya, ya, yang merindui pertemuannya, lalu dia mengatakan, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, bila disebutkan tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, ini mengisyaratkan, ya, amalan yang dilakukan kerana cinta kepada Allah, ya, kerana mengharap keredaan Allah, kerana mencari, ya, kecintaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Baik, dalam bab ini kita melihat pintu meraihkan cinta Allah dan Rasulnya, di mana Allah berfirman dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu ataupun kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintai kamu. Ya, ini di antara perkara yang ditekankan, di antara perkara yang mana berkaitan dengan syarat-syarat untuk memenuhi karakter cinta kepada Allah. Ya, karakter orang-orang yang mencintai Allah. Apa dia? Dengan ittiba'. Kalau ikut ayat ni, ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa mencintai Allah dengan cara ittiba', mencintai Allah dengan cara mengikut Rasul. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang dijadikan, ya, bukan sebarang makhluk yang dijadinya, dan dia dijadikan untuk diikuti, bukan hanya dicakapkan, ya, tetapi diikuti dengan apa saja bentuk yang dibuat. Semuanya itu adalah program wahyu yang pernah kita bacakan di dalam Al-Quran. Apabila orang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlak dia Al-Quran, dengan arti kata apa saja dia buat selagi Al-Quran tidak turun untuk menegurnya, maka ia adalah akhlak Rasulullah yang diiktiraf oleh Allah. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dalam bentuk siri amalan-amalan khususiyah, yang mana kita tidak boleh melakukan sesuka hati, kerana ianya adalah satu syariat yang disebutkan satu perkara yang menjadi ketetapan yang telah Allah tetapkan. Syariat ini adalah satu ketetapan yang Allah tetapkan. Tetapi bila kita tidak mahu menerima ketetapan yang telah Allah tetapkan, maka dia akan menjadikan satu perkara yang lebih berbahaya, ya, seolah-olah kita ni Tuhan yang menetapkan pula. Seperti mana yang kita bicarakan dalam masalah-masalah seperti amalan-amalan harian kita, di antaranya masalah amalan-amalan zikir. Ya. Terbasar bila Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, misalan kita bagi contoh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah cara sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku melakukan sembahyang, dengan hadis-hadis yang banyak. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan dalam siri solat, kita tidak dapat melihat dalam bab subuh tu mesti buat boleh nak buat 3, ya, maghrib boleh nak buat 4 ataupun boleh buat 2. Tak boleh. Benda-benda ini adalah amrun tauqifi yang mesti ada dalil. Kalau 2 lah, kalau 3 lah. Macam Isya, Zuhur, Asar 4 lah. Dia tidak boleh dikurang dan tidak boleh dilebih. Ya,
Kerana apa? Kerana syariat itu diturunkan kepada Rasulullah untuk diikuti. Oleh kerana itu, bila disebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, lihatlah, sembahyanglah kamu ataupun solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku melakukan solat dengan wahyu-wahyu ataupun dengan hadis-hadis sahih. Kita dapati bukan sekadar solat fardu, bahkan semua bentuk solat mesti ada dalil. Ya, kerana dia adalah ubudiyah. Tetapi bila sampai satu tahap di kalangan manusia ini, ya, yang tidak bertanggungjawab, dia telah melanggari syariat, seolah-olah dialah Tuhan yang menetapkan syariat. Ya, bila orang kata solat begini-begini, dia pun tambah solat lagi. Misalnya, solat apa yang dia nak tambah? Ya, di antaranya solat awal tahun, solat akhir tahun, termasuk bab doa-doa awal tahun dan akhir tahun. Itu bukan perkara yang boleh kita mempermainkan atau membuat sesuka hati. Kerana ia memerlukan dalil. Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu. Jangan ditambah-tambah. Tetapi itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Apabila dia mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tetapi dia createkan amalan yang tidak ada dalil, maka itu bukan tanda cinta kepada Allah dan bukan tanda cinta kepada Rasul. Kerana Allah mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah, maka ikutlah aku. Jadi kalau Rasulullah tak buat, macam isu yang hangat pada waktu saya di Mekah berkaitan dengan perubahan tahun, ya, tukarnya tahun baru dan tahun meninggalkan tahun yang lepas. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita mempelajari sirah, kita akan mengetahui bila ketetapan tarikh ataupun tahun yang diletakkan pada awal Muharram, ya, ataupun pada bulan Zulhijjah itu adalah haji. Ketetapan bulan tu okey, tetapi nak letakkan bermulanya awal tahun itu. Pada zaman Rasulullah tidak ada kewujudan. Bahkan tahun zaman Rasulullah dikenali masih lagi dipegang dengan tahun gajah. Ya, tahun gajah itu. Kerana pada zaman Rasulullah tidak ada satu ketetapan bila tahun tahun yang digunakan. Masih lagi dengan tahun hijrah. Ya, begitu juga zaman Abu Bakar masih lagi dikaitkan dengan tahun hijrah. Cuba rujuk dalam kitab Bukhari, bilakah mula? Mulanya adalah pada zaman Saidina Umar yang menetapkan bila tahun baru ataupun bulan yang ditetapkan. Lalu mereka bersepakat dalam bab itu dikaitkan apabila Saidina Umar memberi pandangan, ya, di antara berkaitan dengan tahun utusan menjadi Rasul dengan utusan Rasulullah berhijrah. Lalu mereka mengambilkan sebagai bermulanya hijrah tahun itu sebagai mulanya. Itu pasal jadi 1442 hijrah itu adalah tahun hijrah yang bermulanya Rasulullah berhijrah yang dibuat oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu kewujudan bila orang ada yang mengatakan doa awal tahun, doa akhir tahun, ya, lepas tu ada yang kaitkan dengan Rasulullah, itu penipuan yang besar. Ya, kerana Rasulullah tidak pernah mengajar kita tentang doa awal tahun, doa akhir tahun, solat awal tahun, solat akhir tahun, tak ada. Bahkan ianya adalah satu bentuk yang berbahaya yang dikaitkan dengan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, yang mana yang disambut oleh golongan-golongan Kristian yang berkaitan dengan tahun Masihi mereka. Pada tiap-tiap bulan 12, ya, lalu disambut tahun Masihi mereka. Na'udzubillah min zalik. Tasyabbuh dengan orang kafir adalah satu benda yang besar, ya, benda yang besar. Okay? Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita faham bahawa dengan mengikut Rasulullah, walaupun kita tidak, orang kata kita ni tak cinta kepada Rasulullah, itu mereka yang kata. Kita cuba menguasai kecintaan kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Takkanlah Islam ini agama sembrono yang ini suka hati kita nak buat. Mana boleh? Agama ini adalah agama yang mempunyai keagungan, mempunyai kedaulatan, mempunyai program yang telah ditetapkan yang boleh membawa ke syurga. Takkanlah boleh sesiapa saja untuk menumpuk nambah dalam siri amalan-amalan kita. Na'udzubillah min zalik. Berhati-hati. Kerana kita berada di akhir zaman, fitnah terlalu besar. Bayangkan di kalangan golongan-golongan ahli bid'ah telah menguasai negara beberapa tempat yang mana sehinggakan tarikat yang sesat pun diterima sebagai satu ajaran agama. Na'udzubillah, apa mereka akan jawab di depan Allah?
Ya, perkara-perkara yang tidak pernah Allah turunkan melalui lisan Rasulullah tiba-tiba keluar daripada mulut ketua-ketua tarikat mereka lalu dijadikan agama kepada kita. Na'udzubillah, kita tidak akan ikut. Kesesatan ini kita tidak akan ikut. Kenapa? Yang keluar daripada mulut tok guru mereka bukan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Apakah itu tanda cinta kepada Rasulullah? Ya, apabila hadis-hadis yang sahih tidak digunakan, hadis-hadis palsu pula yang digunakan, diangkat tok guru mereka, maka itu bukan tanda kecintaan kita kepada Allah. Baik. Jadi dalam ayat ni, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintai kamu. Baik, siapakah orang yang lebih berbahagia daripada seorang hamba yang mencintai Allah sehingga dia pun akan mencintainya? Kecintaannya dapat diraihkan hamba yang sungguh-sungguh dalam hal menteladani sunnah-sunnah serta akhlak Rasulullah dalam segenap kehidupan. Allah Azza wa Jal menyukai akhlak yang mulia, maka dia mencintai hamba yang berakhlak mulia. Baik, tuan-tuan dan perempuan, dalam bentuk konsep peribadatan kita ataupun kecintaan kita, hamba ini amat penting untuk menghidupkan cinta. Tetapi kecintaan kita mestilah berpandukan dalam konteks wahyu. Ya, cinta kita melakukan amalan-amalan soleh mestilah berpandukan kepada bimbingan yang Rasulullah SAW ajarkan. Kita terjebak dalam masalah cinta ini, terutamanya yang berlaku terhadap golongan-golongan sufi. Yang mana kecintaan yang diterangkan ataupun digambarkan oleh golongan-golongan sufi ini kadang-kadang membawa kepada satu perkara yang besar. Apa dia? Kepada tidak mengenali syurga, tidak mengenali neraka dengan baik dan tidak mengenali rahmat Allah dan kebencian Allah. Okay? Jadi yang menyebabkan kita ini satu perkara yang kita pandang remeh apabila kita membaca buku dalam buku-buku siri cinta ataupun wali-wali Allah. Ini di antara satu nasihat kepada tuan-tuan dan perempuan, buku yang berbahaya, ya, yang perlu ditapis, yang perlu dilihat dari berbagai sudut, terutamanya dari sudut sanad-sanad cerita dan tahun berlakunya dan kesahihan cerita. Ya, kalau sanad-sanad tu dah bermasalah, ya, maka ianya merupakan kebanyakannya cerita-cerita yang diadakan ataupun yang diolahkan dengan cara yang tak betul. Ya. Cukup memadai dengan kesilapan mereka mengatakan ketua aulia. Ya, ketua aulia itu sendiri dah, ketua wali-wali itu sendiri dah menyalahi konsep dalam kita beriman kepada Allah dan Rasul. Apa dia? Di antara perkara yang disebutkan berkaitan dengan cinta ketua wali-wali Allah itu, dalam Al-Quran jelas menunjukkan wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman dan ketuanya sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak angkat lagi sahabat. Tetapi bagi mereka yang salah faham dalam konteks ini, ketua-ketua wali Allah itu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun tak dinafikan lelaki ini adalah lelaki yang soleh, tetapi ghulu mereka melampaui batas dalam bentuk kecintaan memuji, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengatasi kepada kecintaan mereka kepada para sahabat, sedangkan sahabat itu adalah orang yang paling unggul dalam bab ini. Ya, sahabatlah orang yang paling unggul dan sudah tentu ketuanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, dalam bentuk cinta yang di antara kesalahan mereka, ya, yang dilakukan dalam siri-siri peribadatan mereka kepada Allah, misalnya kata-kata yang tidak sahih yang dikaitkan dengan seorang wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Ya, seorang wanita yang dianggap di kalangan wanita yang memiliki sifat wali-wali Allah. Ya, terlampau sikit sangat konsep mereka memahami wanita ini sehingga menjadikan, sedangkan kita ada ummahatul mukminin yang terpilih dan di zaman tabi'in banyak, ya, di antaranya Sukainah, di antaranya beberapa orang wanita yang masyhur pada zaman tabi'in dan juga tabi'in, tapi mereka ditinggalkan, ya, bahkan diambil orang yang dia asing sekali pada zaman mereka itu yang disebutkan Rabi'atul Adawiyah yang muncul selepas 3 kurun yang terbaik. Yang mana dikaitkan bahawa Rabi'atul Adawiyah ini beribadat sehingga kan dia mengatakan, ya Tuhan,
Aku beribadat ini bukan kerana takut neraka-Mu. Ya. Aku beribadat ini bukan kerana tamak akan syurga-Mu. Tetapi aku beribadat ini kerana cinta kepadamu. Okey. Ini di antara konsep yang kita lihat adalah satu ciri yang salah. Yang mana beribadat kerana bukan takut neraka. Dan beribadat bukan kerana inginkan syurga. Ya. Tetapi beribadat kerana cinta kepada Allah, ya, mereka akan mentafsirkan dengan berbagai penafsiran. Tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita yang mana ianya di antara perkara yang perlu dilakukan, ya, beribadat kerana takut kepada neraka. Dan dia tidak akan jatuh syirik. Golongan sufi mengatakan itu syirik. Kenapa? Kerana takut kepada makhluk. Sedangkan Rasulullah mengatakan fattaqun nar walau bisyikin tamaratin. Bersedekahlah, takutlah kamu kepada neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma. Maksud di sini, di antara amalan-amalan yang perlu kita faham ialah amalan yang cuba menyelamatkan kita dari neraka ialah dengan bersedekah. Kalau seorang itu bersedekah, ini sedekahku kerana takut neraka, tidak menjadi masalah dan tidak syirik. Bahkan ia menepati dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga dengan beribadat ingin mendapatkan syurga. Ya, beribadat ingin dapatkan syurga. Apabila Rasulullah mengatakan, ya, siapa yang dapat membeli tanah di sebelah Masjid Nabawi pada ketika itu, ya, maka Allah akan berikan cagarannya sebagai syurga. Osman membelinya kerana syurga. Ya, salah ke? Tak menjadi kesalahan sebenarnya. Tetapi yang menjadi kesalahan bila kita melakukan amalan tidak berpandukan kepada wahyu. Ya, tidak berpandukan kepada wahyu. Baik. Dalam bab ini, rujukan terbaik ialah 3 generasi yang terbaik yang akan memisahkan antara betulnya kefahaman ataupun tidak. Itu amat penting. Oleh kerana itu pada hari dalam peperangan sebelum berlakunya peperangan antara Sayyidina Ali dan Khawarij, Ibnu Abbas diutuskan untuk perdebatan dengan mereka. Di antara hujah Ibnu Abbas ialah apa dia? Dia mengatakan, adakah di kalangan kamu, ya, seorang para sahabat yang mengikut serta dalam kumpulan kamu? Yakni Khawarij yang mempunyai puluhan ribu, ya, dan para sahabat masih ramai lagi hidup pada ketika itu. Adakah bersama kamu walaupun seorang para sahabat? Lalu didapati seorang pun tak ada para sahabat yang mengikut jalan Khawarij. Ini mengisyaratkan kepada kita sahabat adalah petunjuk. Sahabat adalah yang seperti mana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, as-sahabi kan nujum. Ya, sahabat itu seperti bintang di langit yang menjadi petunjuk, mengisyaratkan kepada kita kalau perbuatan itu tidak dibimbing dengan kefahaman para sahabat, maka ianya tertolak. Baik, dari Usamah ibn Syariq, kami duduk di sisi Nabi, tidak seorang pun di antara kami yang berbicara seolah-olah burung sedang bertegar di atas kepala kami. Suasana pun baru berubah sesudah beberapa orang datang lantas bertanya kepada baginda, siapakah hamba yang paling dicintai Allah? Baginda menjawab, hamba yang paling baik akhlaknya. Okey, ini di antara perkara yang menarik kalau kita lihatkan dari Usamah ibn Syariq, yakni sahabat, menceritakan bagaimana mereka duduk di hadapan Nabi. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kena faham kedudukan Rasulullah, ya, bersama para sahabat. Kedudukan Rasulullah bersama para sahabat, ya, dia adalah seperti seorang raja. Dia seorang pemimpin yang agung dan ditambahkan pula dengan keagungan itu dia adalah seorang rasul. Ya, kita menyaksikan bagaimana para sahabat duduk dalam keadaan diam sahaja. Ya, mereka tak berani nak mengangkat suara dan tak berani mengangkat mata sebenarnya bila mereka berada di depan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ini merupakan adab-adab para sahabat bila berada di depan Rasulullah. Dan ini juga menjadi panduan para
penuntut ilmu kepada gurunya asalnya. Dia bukan taksub tetapi adab, ya. Jangan tapi berbahaya bila adab ini disalahgunakan seperti golongan sufism. Golongan sufi ini bila berada dengan tok guru, ya, dalam keadaan yang melampaui batas pula. Dan sudut beradab dengan tok guru itu dengan cara yang senyap itu baik. Tetapi jangan hulu berlebih-lebihan sampai cium kaki, sampai apa yang dikatakan kita tidak pertimbangkan. Ya, kerana dia Nabi lain, dari sudut beberapa perkara lain. Okey. Jadi di sini para sahabat pula dia tidak berbicara apa-apa, ya, dan mereka takut untuk berbicara kerana ada sebab-sebab yang tertentu, ya, ditakutkan turun wahyu jika tersilap berbicara. Ya, oleh kerana itu mereka lebih suka berdiam dan mereka suka kalau orang datang dan bertanya. Ya, baik. Di sini muncul seorang lelaki lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Ya, siapakah orang yang paling Rasulullah cinta? Allah cinta. Lalu dikatakan orang yang paling dicintai oleh Allah ialah hamba yang paling baik akhlaknya. Ya, paling baik akhlaknya. Ya, ini di antara gambaran secara umum orang yang mempunyai akhlak yang baik, maka ia adalah sifat yang terbaik, sifat mempunyai sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhumul khulqan." yakni hamba yang paling dicintai oleh Allah, yakni di sisinya adalah hamba yang paling mulia akhlaknya. Ini di antara gambaran bagaimana hamba yang paling mulia akhlaknya diletakkan kategori orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang kita cuba dapatkan dari buku ini. Dalam riwayat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, baginda bersabda, Inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi di antaranya ialah akhlak yang mulia. Di sini datang perkara yang amat besar, ya, di dalam agama kita berkaitan dengan agama dan akhlak, ya. Walaupun akhlak itu juzuk daripada agama, tetapi Rasulullah pisahkan, ya, supaya kita memahami konteks antara agama dan akhlak itu bagaimana. Ya, akhlak itu agak terpisah dari sudut agama dari beberapa perkara. Kerana dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ya, siapa telah datang kepadanya orang yang baik akhlak dan baik agama. Kenapa Rasulullah pisahkan? Kerana kadang-kadang orang tu ada ilmu, ada agama, kuat bertahajud, kuat apa semua, tetapi dia tidak ada akhlak. Dan setengah tu ada akhlak, dia tidak ada agama. Oleh kerana tu combine dua perkara ini amat penting, akhlak dan agama. Baik. Kemudian yang ketiga, sarana untuk menghapuskan dosa-dosa. Ya, ini adalah perkara yang penting, ya, dalam siri pengabdian kita kepada Allah. Tujuan kita ialah maka Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Maksudnya, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja pun engkau berada.
Kemudian iringilah keburukan itu dengan kebaikan, nescaya ia akan bisa menutupinya, dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Okay. Jadi di sini mengisyaratkan kepada kita dalam hadis ini, pertama sekali ialah takut kepada Allah di mana-mana sahaja kita berada. Ya, ini tujuan pengabdian kita, tujuan menuntut ilmu, tujuan segala-galanya ialah apa dia? Khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuncak dalam siri amalan-amalan kita. Dan kemuncak daripada orang-orang yang menuntut ilmu ialah khasyatillah. Ya. Apabila perkara ini ada dalam jiwa manusia, maka dia akan mengikut rentak-rentak yang Allah arahkan. Okay, Allah katakan Rasulullah katakan ittaqillah haitsuma kunta. Ya, takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, kerana sifat itu hanya ada kepada sifat orang mukmin sahaja. Orang munafik dia tidak ada sifat takut kepada Allah. Ya, kenapa? Dia takut kepada Allah pada waktu ramai orang. Kalau tak ada orang, dia tak takut pada Allah. Ini sifat munafik. Pada ramai orang, nampak kewarakan dia. Tetapi bila tak ada orang, dia sendiri-sendiri, maka dia tidak ada kewarakan. Maka itu sifat munafik. Jika kita ada, na'udzubillah, minta lindung pada Allah. Kemudian, Rasulullah mengatakan, wa atbi'il sayyi'atal hasanata. Ya, ikutkan keburukan itu dengan kebaikan. Ya, tamhuha, maksudnya keburukan itu akan dipadam. Bila kita buat benda yang baik, maka kita buat benda yang salah, lepas tu kita datangkan yang baik, maka kesalahan itu akan terpadam. Itu pasal bagi orang-orang yang melakukan kesilapan ataupun membuat maksiat misalnya, ya, bila dia telah buat maksiat maka istighfar. Kerana istighfar itu adalah perkara yang baik. Sifat perkara yang baik itu bilangan jumlah yang Allah bagi banyak, dan dia boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lain. Ya, kerana apa? Kerana kita dalam siri amalan soleh ni, ya, apabila seorang itu melakukan berniat untuk melakukan amalan baik, maka dia mendapat satu ganjaran berbandingkan orang yang berniat untuk melakukan amalan jahat. Dia tak dapat apa-apa, bahkan dia ditunggu, ya, adakah dia buat ke tidak. Nampak tak? Amalan baik, maka dia telah buat, dia berniat sahaja, dia dah dapat satu pahala. Tetapi amalan jahat berniat belum lagi dapat apa-apa. Kemudian apabila amalan baik itu dilakukan, maka dia akan dapat 10 kali ganda, ataupun mengikut siri-siri yang Rasulullah ataupun Allah tetapkan. Ya, macam sedekah dia menjadi 700 kali ganda. Ya, tetapi pada amalan soleh kita ini, ya, jadi permulaan 10. Ya. Kemudian amalan-amalan maksiat, dosa, bila kita lakukan, maka dia dapat satu sahaja. Nampak? 10 yang kebaikan, yang tak baik itu 1. Jadi 10 ini boleh memadamkan kesilapan yang 1 itu. Ya, tetapi tidak meremehkan dengan kesilapan yang 1 itu. Kalau kita meremehkan pandang kecil, maka yang 1 itu akan membesar dan amalan soleh kita akan lemah dalam bab ini. Okey? Kemudian Rasulullah mengatakan, bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bermuamalah, berhubunglah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Masya Allah, ini memerlukan, ya, kebiasaan kita memaksa diri kita, terutamanya bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat sekeliling dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan. Ya, kena jaga. Okey, baik. Kemudian yang keempat, salah satu cara meraihkan keampunan Allah. Ya, akhlak yang baik ini di antara salah satu cara untuk meraihkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menyaksikan dalam bab ini, Huzaifah ibn al-Yamani meriwayatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uti Allah bi'abdin min ibadihi atahu Allah malan faqala lahu madza amilta fi dunya qala wala yaktumuna Allah haditha qala ya rab atini ma laka fakuntu ubayi'u nasa wa kana min khuluqil jawazu fakuntu atayassaru ala al-musiri wa unzur mu'asira faqala Allah ana ahaqqu bidha minka
tajawazu an abdi. Maksudnya, pada hari kiamat kelak, seorang hamba yang dikurniakan harta dihadapkan kepada Allah lantas ditanya, ya, apa saja yang kamu perbuat dari urusan duniamu? Pada hari itu tidak ada orang yang dapat menyembunyikan sesuatu daripada Allah. Ya, ini di antara perkara yang amat penting, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, apabila Allah mengatakan yaumatublas sarair, pada hari dibukakan segala rahsia-rahsia, sehingga kan detikkan hati kita pun Allah akan buka. Ya, Allah akan buka. Ini satu perkara yang sukar ya kita fahami, tetapi mampu untuk diimani, ya, bahawa Allah mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Okay, sehingga kan detikkan hati kita pun. Ya, bayangkan detikkan hati kita nak melakukan amalan soleh pun Allah akan bukakan. Berarti dengan dapat ganjaran satu pahala, dan begitu juga orang yang berniat untuk melakukan amalan yang tak baik. Ya, begitulah kedudukannya. Maka di sini apabila Rasulullah SAW mengatakan lelaki ini ditanya pada hari kiamat, dan dia tahu bahawa pada hari itu tidak ada siapa pun boleh menyembunyikan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan pada hari itu tidak ada orang yang dapat menyembunyikan sesuatu di hadapannya. Hamba itu pun menjawabnya, wahai Tuhanku, engkau telah mengurniakan sebahagian hartamu. Kemudian aku berniaga bersama manusia. Akhlakku adalah selalu membantu orang lain. Aku memberi kemudahan pelunasan hutang atas orang yang mampu, dan aku memberikan tangguh untuk orang yang kurang mampu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih berhak melakukan semua itu daripada kamu. Maafkanlah hamba-Ku ini. Okey. Jadi ini di antara kisah hadis yang menceritakan peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di hari kiamat. Apabila dalam kisah ini secara ringkasnya, lelaki ini ditanyakan penggunaan harta dia. Lalu dia menceritakan, aku ahli perniagaan yang mana aku berurusan dengan manusia dengan secara baik. Bagi mereka yang mampu untuk melunaskan hutang, maka dia memberi jalan untuk melunaskan hutang dengan cara yang baik. Dan bagi mereka yang tidak mampu untuk melunaskan hutang, maka dia menangguhkan. Ya, dia tidak memudaratkan, tidak menekankan orang yang berhutang itu. Lalu Allah mengatakan bahawa dia telah mempermudahkan orang dengan tanpa menyakiti atau menekan manusia. Maka dia kata, Allah mengatakan, aku lebih layak untuk memberikan kesempatan ini kepada hambanya, yakni memudahkan urusannya. Lalu hamba ini dipermudahkan. Ini di antara perkara yang baik, ya, yang perlu kita lihat bagi mereka-mereka yang Allah berikan kesempatan dari sudut tenaga, dari sudut harta, dari sudut pendapat, ya, yang boleh diberikan kebaikan kepada masyarakat untuk mempermudahkan urusan orang. Ya, kita permudahkan. Itu pasal dalam bab fardu kifayah ini adalah satu perkara yang amat dituntut untuk kita lakukan, kerana ia termasuk dalam perkara yang mempermudahkan orang lain. Ya, ramai yang salah faham. Ya, salah faham dalam bab-bab yang begini. Okey, ala kulli hal. Yang kelima, salah satu amalan yang terbaik. Ya, akhlak yang mulia ini di antara salah satu amalan yang terbaik. Sudah tentu kita tidak nafikan amalan yang terbaik adalah berkaitan dengan akidah. Itu asas. Ya, kalau akidah tak clear, jangan bicaralah akhlak ke ibadat ke, dia tidak akan diterima oleh Allah. Ya, akidah tak clear. Bagaimana kita nak mengenali Allah dengan cara yang dituntutkan syarak tak clear, maka dia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada siri amalan-amalan yang lain, termasuk amalan berkaitan dengan akhlak. Ya, Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kenal Abu Talib? Ya, lelaki yang agung sebenarnya, pemimpin kaum Quraisy yang mempunyai kekuatan begitu hebat dari sudut harta dan tenaga. Bagaimana dia mempertahankan Rasulullah? Tidak ada satu manusia yang terbaik apabila dia selepas Rasul adalah orang-orang yang mempertahankan para nabi. Ya, Abu Talib termasuk orang yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Ya,
walaupun dia mempertahankan Rasulullah, walaupun dia mempertahankan dari sudut harta, kekuatan, tenaga yang menyebabkan Rasulullah itu terlindung dari gangguan-gangguannya. Namun apabila dia tidak mengucapkan, akidah dia tidak clear, dia tidak mahu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka apa berlaku? Maka kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahawa lelaki yang dikaitkan itu, yakni Abu Talib, ya, dia ini akan dipakai di akhirat nanti memakai pakaian, yakni memakai terompah daripada neraka mengelegak otaknya, dan itu adalah azab bagi ahli neraka yang paling ringan. Ya, azab ahli neraka paling ringan yang mana memakai terompah mengelegak otaknya. Lihat, itu orang yang mempertahankan Rasul. Ya, merupakan akhlak yang paling mulia, paling tinggi dan paling hebat, tetapi bila akidah tidak jelas, maka segala-galanya tumpas. Oleh kerana itu, satu kewajipan bagi kita yang memahami dalam bab ini ialah supaya sentiasa menjaga akhlak yang mulia, akhlak yang akidah yang betul, ya, akidah yang betul dan diikuti dengan akhlak yang mulia. Baik. Yang kelima, salah satu amalan terbaik berkaitan dengan ini ialah akhlak yang mulia. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah hal yang terbaik yang dikurniakan Allah bagi manusia? Bagi dia menjawab, husnul khuluq. Rasulullah mengatakan husnul khuluq. Baik. Jadi di situ Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, maukah kamu aku berikan tahu dua kebajikan yang amat ringan dilakukan namun amat ringan dilakukan namun beratnya di timbangan amal kebajikan jauh lebih berat daripada amal-amal lain. Ya, bobot tu apa ya, namun berat, ya. Okey. Abu Dzar menjawab, tentu saja mau, wahai Rasulullah. Lalu baginda memberitahu kepada sahabat ini, alaika bi husnil khuluq wa tulis sumat fa walladhi nafsi biyadihi ma amilal khalaiqu bimithlihima. Okey. Pertama, Rasulullah mengatakan, kamu nak tahu dah apa perkara yang boleh memberatkan timbangan, ya, amalan ringan tetapi memberatkan timbangan. Ya, kita pun nak tahu. Ya, di sini Rasulullah ajarkan kepada kita yang berkaitan dengan perkara tersebut. Yakni apa dia? Yang pertama, hendaklah kamu berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ya, baik. Yang kedua, dan lebih banyak berdiam diri. Yakni tak banyak bercakap. Kerana kita menyaksikan dalam bab-bab ini, di antara perkara yang agak berbahaya ialah lidah kita, perkataan kita. Tetapi sekarang dengan teknologi ditambahkan dengan gadget-gadget, jari jemari kita untuk berbicara. Maka bila ada perkara-perkara tersebut, dia boleh mendatangkan kerosakan dari sudut ganjaran amalan-amalan soleh kita. Jadi Rasulullah katakan, ya, dengan akhlak yang mulia dan banyakkan diam, ya, tidak banyak berbicara. Bismillah. Baik. Yang keenam, pengantar menuju darajat hamba yang selalu berpuasa dan mendirikan solat malam. Dengan arti kata lain, akhlak mulia ini boleh menyebabkan amalannya meningkat tinggi. Ya, amalan meningkat tinggi. Baik. Apabila seseorang hamba beriman kepada Allah, soleh dan senantiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia, maka di syurga dia diizinkan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya, Masya Allah. Ya, dia diizinkan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya, dia ada beberapa perkara amalan-amalan yang boleh mengangkat darajatnya di syurga. Di antaranya berkaitan dengan akhlak yang mulia.
Ditingkatkan tersebut, dia berkumpul bersama hamba-hamba yang soleh, ikhlas dan senantiasa berpuasa juga solat malam ketika di dunia. Masya Allah. Dia jarang melakukan solat malam. Dia jarang berpuasa. Tetapi disebabkan akhlak mulia dia tu, sehinggakan dia termasuk dalam kategori orang yang berpuasa dan bersolat malam. Dan di sini juga mengisyaratkan kedudukan orang yang berpuasa dan solat malam, kedudukannya istimewa di sisi Allah. Ya, kemudian diikuti dengan akhlak yang mulia ini, mengikut rentak keistimewaan itu. Okey, ini berkaitan dengan keutamaan ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahari." Maksudnya, sesungguhnya dengan akhlak mulia seseorang itu dapat meraihkan orang yang senantiasa mengerjakan solat malam dan berpuasa pada siang harinya. Nampak tak? Akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Dia boleh meraihkan tahap orang yang mendirikan qiyamul lail dan juga berpuasa ya di siang hari. Agak hebat ya orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Jika dia lepas tu diikuti dengan amalan-amalan yang dilakukan qiyamul lail ataupun puasa, maka dia lagi tingkat darajat-darajat yang tidak siapa yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adapun dalam riwayat Abu Umamah, Nabi bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husnil khuluqihi darajatal qa'imi bil lail dhami'i bil hawajir." Sesungguhnya dengan akhlak mulia seorang hamba itu bisa mencapai darajat orang yang selalu mengerjakan solat malam dan menahan dahaga di terik matahari yang menyengat kerana berpuasa. Ya, nampak tak bagaimana kedudukan orang yang mempunyai akhlak mulia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ya, kita cuba kuasai bahasa kita, akhlak kita, perbuatan kita dari melakukan perkara-perkara yang mana dia dikategorikan akhlak yang tidak mulia. Ya, baik. Kemudian Abdullah ibnu Amru menukilkan sabda Nabi SAW, "Innal muslima al-musaddida la yudriku darajata sawwam qawwam bi ayatillahi bi husnil khuluqihi wa karima daribatihi." Sesungguhnya dengan akhlak yang mulia ini dan perangai yang baik seseorang muslim yang istiqamah akan meraihkan darajat orang yang banyak berpuasa dan membanyak membaca ayat-ayat Allah, yakni qiyamul lail. Ya, sawam maksudnya orang yang suka berpuasa, wa qawwam orang yang suka melakukan tahajud di tengah malam. Ini taraf akhlak yang mulia. Begitu tinggi darjat di sisi Allah, yang mana dia menghantarkan, menjadikan seorang itu sama taraf dengan orang yang mampu berqiyamul lail dan mampu berpuasa hanya dengan akhlak. Oleh kerana itu kita bagi orang yang sifat dia Masya Allah pendiam dan juga sifat dia yang jenis yang cool sentiasa, ia merupakan satu khabar gembira juga kerana Allah telah memberikan keistimewaan kepada dia. Ya, tak banyak songel, tak banyak cakap, tak banyak ni, ya, sabar je kerjanya. Jadi dia memiliki beberapa perkara yang istimewa sebenarnya. Tapi tak tahulah kalau dia marah dah lain pula, itu lain cerita. Tapi nak menceritakan dia mampu untuk menahan akhlak dia, Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang ketujuh di antara kelebihan akhlak yang mulia ini ialah mendekatkan hambanya dengan Nabi di syurga, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang mana itulah di antara perkara yang kita inginkan. Kita bukan sekadar nak masuk syurga kat mana Allah bagi, tak apa, tak, kita tak nak tu kalimah yang begitu. Kita nak masuk syurga tetapi kita nak menjadi, ya, syurga yang tertinggi, ahli syurga yang tertinggi dan juga rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita, ya. Jadi kalau kita kata kita ingin bersama dengan Rasulullah pun telah meletakkan taraf bahawa itu di antara tempat yang terbaik, syurga Firdaus, ya. Maka bila
mendapat tempat syurga Firdaus sudah tentu ialah tempat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di hadapan para sahabat, Rasulullah menjelaskan bahawa orang yang kedudukannya yang paling dekat dengan baginda kelak di syurga adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaliknya orang yang kedudukan yang paling jauh dari baginda di syurga kelak adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Nabi bersabda. Ini di antara perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kita tahu bahawa para sahabat bersifat agresif untuk melakukan amalan-amalan yang bila dah Rasulullah arahkan, mereka akan cuba melakukan sebaik yang mungkin, ya, sedaya yang mungkin. Jadi kita pun begitu juga, kita akan lakukan. Apabila Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abghadakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsaru wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutashaddiqun fama mutafayyiqun, qala mutakabbirun. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat dengan kedudukannya denganku pada hari kiamat di syurga adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Sedangkan orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak bicara, mutasyaddiqun, orang yang fasih ketika bicara, dan mutafahiqun, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui makna sarsarun dan mutasyaddiqun, lantas apakah maksud mutafaihiqun? Maka baginda menjawab, orang yang sombong. Okey. Al-muhim dalam hadis ini membicarakan tentang kedudukan orang yang paling rapat dengan Rasulullah SAW. Seperti mana asasnya adalah iman yang betul. Kita tak nafikan iman yang betul asas yang pertama dalam siri amalan-amalan kita. Kemudian barulah datang dari sudut akhlak yang baik, ya, ataupun amalan-amalan yang baik, ya, bermula daripada solat, kemudian diikuti dengan amalan-amalan yang lain, dan di sini berkaitan dengan amalan-amalan akhlak, yang mana akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini amat penting untuk memastikan perjalanan kita ini adalah sampai satu tempat di akhirat bersama Nabi SAW. Ya, kerana Rasulullah telah mengisyaratkan kepada kita akhlak yang mulia akan menduduki kedudukan yang paling rapat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita nak cuba untuk mendapatkan kedudukan ini. Ada pun orang yang paling jauh daripada aku, kata Rasulullah, ialah orang yang mempunyai akhlak yang buruk secara kasar, akhlak yang buruk sama ada dari sudut perkataan ataupun perbuatan mereka itu, maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang tercela. Maka oleh kerana itu, kita kena faham elok-elok, adalah satu kewajipan kita untuk memastikan kita memiliki akhlak yang baik supaya kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang terpilih, insya-Allah. Baik, yang ke-8 di antara perkara yang dikaitkan ialah jalan menuju ke nikmatan syurga. Yang berkaitan dengan akhlak ini, jalan menuju ke nikmatan syurga. Jadi setiap kita tentu mengharapkan syurga, maka dari itu semestinya kita mengetahui amalan apa saja yang akan dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Rasulullah mengkhabarkan bahawa sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya, nampak tak bagaimana dikaitkan dengan akhlak yang mulia ini dengan syurga. Oleh kerana itu kita berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri akhlak yang terbaik ini. Ya, selepas akidah yang sahih, ya, kita cuba mendapatkan akhlak yang baik supaya kita menjadikan diri kita termasuk dalam golongan yang mendapat kenikmatan syurga yang mudah. Jadi dalam hadis Rasulullah mengatakan,
aktsaru ma yudkhilun nasal taqwallah wa husnul khuluq. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis sahih, Rasulullah mengatakan bahawa sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi ini di antara perkara yang kita cuba tekankan, ya. Bagaimana untuk menjadikan diri kita orang yang berakhlak mulia. Kerana boleh dikatakan semua dikaitkan dengan membawa ke syurga. Baik. Kemudian yang ke-9, salah satu amal yang paling berat timbangannya, ya. Jadi akhlak mulia ini akan memberatkan timbangannya di akhirat kelak. Sesungguhnya kesalahan yang terbesar bagi seorang Muslim yang memandang remeh masalah akhlak, ia dianggap sebagai hal yang remeh, sementara itu dia begitu antusias melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya dengan harapan dapat meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ya, di kalangan manusia ini, apa yang dilakukan dia memandang remeh berkaitan dengan akhlak, tetapi dia sibuk dengan amalan-amalan yang berkaitan kononnya ibadat-ibadat, ya, yang seperti kita lihat ramai yang ialah berpuasa, bertahajud, apa semua itu baik. Tetapi bila dia melakukan akhlak yang tidak baik, dia akan berhadapan dengan risiko yang besar. Misalan kita bagi contoh apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada wanita yang mengurung binatang kucingnya itu sampai mati, ya, maka ia menunjukkan akhlak dengan binatang tu dah bermasalah. Ya, akhlak dengan binatang itu pun dah bermasalah. Maka bila akhlak dah bermasalah dengan binatang, maka Rasulullah kata wanita itu ke neraka. Dan begitu juga dengan kisah yang diceritakan seorang wanita itu qiyamul lail, bertahajud tengah malam, tetapi dia menyakiti jiran dia. Apa Rasulullah kata? Dia ke dalam neraka. Okey. Jadi disebabkan kesilapan dengan masyarakat, dengan jiran, maka akhlak dia termasuk dalam akhlak yang tidak baik yang boleh membawa ke neraka. Ya, walaupun dia tu qiyamul lail, walaupun dia jenis orang yang kuat beribadat, tetapi hubungan dia dengan manusia bermasalah. Ya. Jadi oleh kerana itu hablum minallah wa hablum minan nas, ya, kena clear dalam siri amalan-amalan kita di muka bumi ini. Baik. Sesungguhnya kesalahan tadi, saat mizan timbangan amal ditegakkan pada hari kiamat tertentu, kita semua ingin memiliki timbangan kebaikan seberat mungkin. Kita berharap amal-amal kebaikan kita semasa di dunia bisa mengisi timbangan kebaikan tersebut dan mampu mengalahkan timbangan keburukan yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang menjadi dambaan kita tersebut dapat terwujud apabila kita benar-benar menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Sebab Rasulullah SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu mengkhabarkan bahawa tidak ada yang lebih berat dari timbangan kebaikan mukmin, ya, selain daripada akhlak mulia. Yakni selepas akidah, maka akhlak mulia menduduki tempat yang tinggi. Ya. Okey. Kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana Rasulullah bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna Allah la yubghidul al-fahisha wal badhi'a." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amalan soleh seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan Allah sangat membenci orang yang suka berkata keji lagi kotor. Ya, ini di antara akhlak mulia bagi seorang muslimin, yang mana ia mempunyai akhlak yang cemerlang. Sama ada waktu dia marah ke, waktu dia dikata ke, dia mempunyai akhlak yang mulia. Oleh kerana itu apabila dalam kisah golongan Yahudi, ya, yang memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan cara yang tak betul. Yang waktu itu Ummul Mukminin ada bersama Rasulullah SAW. Ya. Apa yang diucapkan? Ya. Apabila mereka Yahudi ini bertemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, "Assalamu alaika ya Rasulullah."
Ya. Assamu. Dia tak sebut assalamu. Dia kata assamu. Assam tu apa? Mati. Ya. Habbatus sauda syifa li kulli da' illa sam. Ya, habbatus sauda ubat segala penyakit kecuali maut, mati. Jadi kalimah itu digunakan orang Yahudi ya untuk mempermainkan Rasulullah. Lalu dikatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, mampulah kamu, kalau bahasa Melayu kita mampulah kamu Rasulullah. Tapi kita orang Melayu kita takkan faham kerana itu bahasa Arab. Assalamu alayka wa alayka, kita akan jawab waalaikumsalam barakallahu, kan kalimah digunakan assam. Tapi janganlah kita guna pula. Tetapi kalimah itu digunakan Yahudi untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Aisyah terus membalas. Rasulullah membalas wa alayka. Ya, dia tak sebut wa alayka wa alaikum, dia kata. Dia tak sebut waalaikumsalam warahmatullahi, tak. Waalaikum. Maksudnya ke atas kamu. Itu pasal ada perbahasan sedikit berkaitan dengan kalau orang kafir memberi salam, apa yang perlu dijawab. Melihat kedudukan kafir itu bagaimana. Kalau kafir itu jenis kafir yang memang suka nak sakiti orang Islam, maka dia jawab begitu. Waalaikum. Ya, ke atas kamu. Ataupun tak payah jawab. Ya, tetapi kalau orang kafir tu bagi jawab, bagi salam ya dengan cara yang baik, kita jawab cara yang baik dan kita doakan Allah bagi petunjuk pada dia. Baik. Okey. Jadi Aisyah dia mengatakan perkataan yang tidak sihat, maksudnya perkataan yang tidak berapa bagus sewaktu dia mengutuk orang Yahudi. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut? Ya Aisyah. Ya, Rasulullah tegur Aisyah. Ya. Kenapa kamu berbicara begitu? Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan kepada kamu? Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, aku telah menjawabnya. Alaikum, ke atas kamulah. Yang dikatakan matilah kamu itu ke atas kamu. Yakni orang-orang yang memberi salam dengan cara yang tak betul. Aku telah menjawabnya. Lalu Rasulullah menegur Aisyah dengan mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berkata seperti ini, al-fahishah wal badhi'ah, perkataan yang tidak baik. Allah tak suka orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Jadi nampak tak? Betapa Rasulullah sehingga tahap yang begitu sekali. Orang berkata perkataan yang tak baik, mampulah kamu Rasulullah, tetapi dia berkata hanya satu kalimah, alaikum, yakni mampu itu kepada kamu. Walaupun kita akui, ya, Aisyah berhak untuk mempertahankan. Pertama, ianya adalah suami dia. Yang kedua, dia adalah Rasulullah, berhak.
Tetapi Rasulullah ajar cara mempertahan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan kalimah yang baik. Ya, ini satu perkara yang besar ya di dalam agama kita, yang mana kita diarahkan untuk sentiasa berkata baik. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang baik-baik. Ya, ini merupakan satu tuntutan syarak bagi kita untuk berkata perkataan yang baik-baik. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita jaga akhlak kita, kita jaga kerana kita sedang membeli syurga Allah. Ya, berusahalah dalam bab-bab yang begini supaya kita sentiasa menjaga tata adab kita, tata susila kata orang. Dah lama dah kalimah tu tak diguna. Ya, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Baik. Yang ke-10 menambahkan dan menyempurnakan keimanan. Di mana dalam bab ini keimanan orang mukmin itu selalu mengalami fluktuasi, dapat bertambah dan dapat berkurang. Ya, ini di antara sifat ahli sunnah wal jamaah yang mana beriman dengan kewujudan iman naik dan turun. Iman ini naik dan iman ini akan turun. Ya, berbagai bentuk iman naik dengan amal soleh dan iman turun dengan maksiat ataupun dosa-dosa. Ya, ini di antara perkara yang kita perlu tahu kerana kita berhadapan dengan masyarakat yang tidak faham dalam didikan agama berkaitan dengan kedudukan iman. Ada yang kalau kita tengok dalam beberapa perkara yang mengatakan ada yang iman tidak turun dan tidak naik. Ya, apabila berlaku seorang menteri mengatakan apa salahnya budak si perempuan tu masuk dalam sukan Olimpik bikini, ya, apa salahnya? Iman dia okey. Maksudnya dia pakai macam itu tapi iman dia baik. Ini salah dalam konteks iman. Ya, iman akan turun dengan perbuatan dan iman akan naik dengan perbuatan. Ya, dia bukan perbuatan itu terpisah daripada iman. Ini di antara fikrah di antara pendapat Murji'ah yang menganggapkan iman itu terpisah daripada amalan. Baik. Jadi dalam bab ini iman, keimanan seseorang itu selalu mengalami turun dan naik. Keimanan akan bertambah kerana ketaatan sedangkan iman berkurang kerana dosa dan kemaksiatan. Naik turunnya iman seorang muslim digambarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, Allah ceritakan dan agar orang-orang yang beriman itu bertambah imannya, ya. Bertambah imannya. Ya. Jadi ini di antara perkara yang amat penting untuk kita memahami. Iman bertambah dengan amalan dan iman berkurang dengan maksiat. Di antara orang yang beriman sendiri, darjat keimanan mereka berbeza-beza. Ada imannya yang kuat, juga ada yang sedang, sederhana. Dan ada pula yang lemah. Dalam hal ini Nabi SAW mengutarakan bahawa hamba yang sempurna keimanannya adalah yang paling mulia akhlaknya sesuai dengan sabda baginda, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian kaum mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya. Okey, ini di antara gambaran bagaimana iman itu ditambah dan dikurang. Ya, dengan menambahkan dari sudut kebaikan dia, dengan akhlak dia, dengan sempurnanya perbuatan-perbuatan mereka itu sehingga dalam kaum keluarga mereka sendiri, ya, yang boleh menambahkan iman mereka. Maka dia menjadikan satu perkara yang paling baik dalam bab ini, akhlak yang mulia menambahkan iman. Akhlak yang baik menambahkan iman. Walaupun kita dengan keluarga kita, walaupun kita dengan isteri kita, walaupun kita dengan siapa sahaja, maka dia akan menambahkan iman kita kalau akhlak kita baik. Yang ke-11 menjadikan hamba yang terbaik. Ya, akhlak yang mulia ini akan mengangkat darajat seorang itu menjadi hamba yang terbaik, berdalilkan hadis Rasulullah SAW, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian
adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik. Jadi menjadi hamba yang terbaik dengan baiknya akhlak. Menjadi hamba yang terbaik dengan mulianya akhlak. Ya, ini di antara perkara yang meningkatkan darajat. Kemudian 12 penghalang dari jilatan api neraka. Masya-Allah. Ya. Ini di antara amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Sedangkan api neraka itu bukan boleh nak dilepaskan begitu sahaja oleh seseorang. Okey, kita lihat Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari aw biman tahrumu 'alaihi an-naru 'ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Okey. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang diharamkan disentuh neraka dan neraka tersebut diharam untuk menyentuhinya? Ya, ini di antara perkara yang pertama, kita beriman kepada Allah tentang kewujudan neraka. Dan kita yang kedua, kita beriman kepada Allah bahawa neraka itu tidak akan menyentuhinya. Ya, mengikut arahan Allah jika seseorang itu tidak mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dimiliki untuk dimasukkan neraka. Maka disebutkan di sini ialah yakni setiap muslim yang dekat di hati manusia, mudah dalam bermuamalah, lagi suka menolong sesama. Ya, seorang muslim, orang tengok senang, tenang dan suka bermuamalah, dan juga yang ketiga, suka menolong orang. Ya, ini di antara perkara yang ada di kalangan kita. Ya, alhamdulillah, bersyukur bagi mereka yang sentiasa ceria sesama muslim. Orang suka, orang senang dengan dia. Lepas tu dia suka menolong orang. Ya. Ini bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Kerana kadang-kadang ia perlu kepada latihan. Ya, latihan. Kerana bila ada perkara-perkara ini menyebabkan dia sifat yang mana Allah menerima dia. Disebabkan akhlak dia itu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, perkara yang begini kadang-kadang memerlukan latihan. Ya, latihan yang kuat. Kalau kita dulu memang bersifat yang kasar, bersifat yang tidak, maksudnya akhlak agak tidak berapa, kena berlatih juga. Kena berlatih. Tapi kadang-kadang ada juga kata, ya Ustaz, baru nak berlatih dah mereka buat perangai. Okey, kita baru nak berlembut dengan anak-anak, tiba-tiba anak-anak buat perangai. Ya juga kan. Mana nak tahan? Okey, yalah tak apa, kita teruskan latihan. Ya, kita teruskan latihan, kita mencari keredaan Allah dan bukan mencari keredaan manusia. Yang ke-13. Yang ke-13, mendapatkan jaminan berupa sebuah rumah pada bahagian atas syurga. Mendapat jaminan berupa sebuah rumah pada bahagian atas syurga. Terkait jaminan berupa rumah di syurga yang diberikan kepada tiap muslim yang mampu menerapkan akhlak yang baik mulia di masyarakat, demikian bagaimana yang dinyatakan Rasulullah dalam hadis. Okey, Allah akan menyediakan kita sebuah mahligai. Ya, dalam syurga kita menyebut mahligai ataupun rumah mahligai, yang mana kedudukannya adalah kedudukan terlalu istimewa bagi orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ya, tidak disangka, ya, dalam siri amalan-amalan soleh kita, di antara amalan-amalan itu dikaitkan ialah amalan bagi orang yang mempunyai akhlak yang mulia boleh memiliki syurga. Ya, jadi kita nakkan perkara-perkara tersebut. Baik, hadis yang dimasukkan itu kita saksikan hadis itu. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasana al-khuluqah. Maksudnya, aku menjamin sebuah istana di tepi syurga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia berada di pihak yang benar.
Ini di antara kelebihan orang yang mampu untuk berdebat, ya, tetapi dia tak nak berdebat walaupun dia berhak untuk berdebat. Ya, dia mampu untuk berdebat kerana hujah kuat untuk dia. Tetapi itu disaksikan dari sudut untuk peribadi. Ya, adapun dari sudut agama dia kena berdebat. Ya, misalnya isu yang kita hadapi pada zaman sekarang tentang tarikat Naqsyabandi Al-Haqqani ini, ya, yang menyesatkan ini telah diangkat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab pada agama, yang mana mereka mengangkat sehingga mereka dibenarkan untuk beberapa buah negeri. Na'udzubillah syarr. Ya, kerana pihak ini adalah pihak yang telah syirik kepada Allah dengan berbagai-bagai bentuk syirik. Bagaimana boleh diterima oleh golongan-golongan beragama ini yang berautoriti tetapi dia, ya, diiktirafkan. Na'udzubillah min zalik. Dia telah diharamkan satu ketika di Malaysia. Full. Semua negeri mengharamkan. Sampai hari ini dihalalkan pula oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, ya, tidak bertanggungjawab semata-mata untuk memuaskan nafsu daripada golongan-golongan yang memahami perkara ini dengan cara yang tak betul. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah daripada kejahatan orang-orang ini. Walaupun dia bertaraf apa sekalipun, Maulana ke, Tok Syekh ke, Tuan Guru ke, Datuk Tan Sri ke apa, ya, kalau salah tetap salah. Ya, kalau syirik tetap syirik. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh mazhab Syafi'i sebenarnya. Itu adalah pengkhianatan pada rakyat ummah di muka bumi. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi kalau kita mampu berdebat, kena debat dalam bab itu kerana mempertahankan akidah seperti mana yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dia mempertahankan, ya, sehingga dia mampu dia dipenjara dan dirotan, disebat di dalam penjara, namun dia tidak berganjak, ya, namun dia tidak berganjak dalam bab ini. Okey. Aku menjaminkan sebuah istana di tepi syurga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia berada di pihak yang benar. Ya, sekalipun dia mampu untuk berdebat, ya, kadang-kadang dalam bab itu dia mengalah malas nak panjang cerita. Okey. Maka orang ini mempunyai keistimewaan dia. Dia boleh memiliki satu mahligai di dalam syurga. Ya, janji dia betul. Dan dia tak mau berdebat, buang masa. Ya, dia tak nak debat. Maka di situ kedudukannya tinggi. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, aku menjamin sebuah mahligai istana di bahagian tengah syurga bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta sekalipun hanya bergurau. Ya, berdusta, cakap tipu walaupun bergurau. Dalam ni ada barang, kayaknya tak ada barang. Itu tipu. Ya. Ataupun dia bergurau, ya, prank kata orang. Orang sekarang sibuk nak prankkan orang duduk diangkatnya, tak boleh. Benda tu menipu. Ya, datang sini, ada benda-benda menarik, sampai-sampai tak ada apa pun, tipu. Maka hukumnya haram. Maka Rasulullah kata dia tak akan menipu walaupun berseloroh. Ya, maka dia akan mendapat syurga di tengah mahligai, sebuah mahligai di tengah syurga. Dan yang ketiga, dan aku menjaminkan sebuah mahligai di bahagian atas syurga bagi orang yang berakhlak mulia. Ya, ini dia. Jadi sifat-sifat orang yang memiliki akhlak mulia ini mendapati sebuah mahligai di dalam syurga. Namun kita menyaksikan di antara sifat yang diterangkan 2 tadi sebelum yang terakhir itu, ia termasuk dalam ciri-ciri akhlak yang mulia juga. Apa dia? Ya, bersabar, tidak mahu berdebat walaupun dia dalam keadaan betul. Yang kedua, tidak menipu walaupun sambil berseloroh. Dan yang ketiga, dia mempunyai akhlak yang mulia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil satu lagi, ya. Kerana bawa balik daripada Mekah ni dia agak anu sikit. Baik. Tapi alhamdulillah Allah bagikan kesihatan, tak batuk pula kan. Selalu bila balik tu batuk atau bersana batuk, tapi alhamdulillah Allah pelihara dalam bab tu. Tapi sentiasa pakai mask lah. Baik. Yang ke-14, menolak bala dan hal yang tidak diingini. Tentu kita masih ingat bagaimana kekhawatiran Nabi terhadap diri sendiri pada saat wahyu pertama diturunkan olehnya melalui malaikat Jibril. Beliau mengadukan hal ini kepada isterinya Khadijah. Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku.
Khadijah binti Khuwailid lantas menghiburkan baginda seraya berkata, tidak wahai Muhammad, bergembiralah demi Allah, dia tidak akan mengecewakan engkau. Kemudian Khadijah menyebut alasan di balik keyakinan itu, demi Allah engkau orang yang menyambungkan silaturrahim dan berkata jujur, engkau menanggung keluarga yang berkurangan, membantu orang terkena musibah, engkau juga selalu menjamu para tetamu. Menurut Imam Nawawi, perkataan Khadijah tersebut menunjukkan bahawa Nabi Muhammad tidak akan ditimpa keburukan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Allah lah yang menanamkan akhlak mulia pada diri baginda. Sifat-sifat yang disebutkan Ummul Mukminin itu hanya sebahagian dari seluruh perangai luhur baginda. Dari situ dapat kita simpulkan bahawa akhlak yang mulia dan sifat yang terpuji membantu menolak bala maupun hal-hal yang tidak diingini. Ya, akhlak yang mulia boleh menolak bala dan hal yang tidak diingini. Kesaksian Khadijah atas kemuliaan akhlak suaminya itu sama dengan kesaksian Ibnu Darinah atas kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah putrinya bertutur dalam perjalanan hijrah ke Habsyah, saat sampai di Barkal Ghimad, Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Darinah, pemuka daerah tersebut. Ibnu Darinah pun menyapanya, hai Abu Bakar, hendak ke mana engkau? Abu Bakar menjawab, aku diusir kaumku, kini aku berjalan di bumi Allah demi mencari tempat supaya bisa beribadah kepada Tuhannya. Masya Allah, nak beribadah begitu susah sekali sampai terpaksa berhijrah. Ibnu Darinah berkata, orang sepertimu sama sekali tidak pantas meninggalkan negeri tercintanya, apalagi kerana dipaksa keluar. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu telah menyambungkan silaturrahim dan selalu berkata dengan jujur. Kamu juga menanggung keluarga-keluarga yang kekurangan dan senantiasa menjamu para tamu. Akulah orang yang akan memberimu jaminan keamanan. Kembalilah ke negerimu dan beribadahlah kepada Tuhanmu di sana. Maka Abu Bakar pun kembali. Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Asqalani mengungkapkan perkataan Ibnu Darinah hal sifat Abu Bakar yang seakan-akan meniru perkataan Khadijah tentang suaminya Rasulullah, memperlihatkan kepada kita betapa agung serta mulianya sifat sahabat ini. Ya, nak menceritakan kepada kita dua sifat-sifat yang disebutkan Ibnu Darinah, ya, sama sifat yang disebutkan oleh Khadijah, ya, terhadap suami, merupakan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, yang mana sifat ini menolak bala dan hal yang tidak diingini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan keredaannya, dan kita mengharap agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami akhlak yang mulia ini, yang mana yang boleh membawakan kita taraf yang paling tinggi sehingga taraf syurga Firdaus. Jadi saya rasa cukup hari ini kat sini, ya, baru balik ni dia agak tak berapa nak anu sangat. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berikan kita keampunan, Allah beri kita kesihatan, dan Allah berikan kita iltizam dalam mengikut jalan yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu